Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan belajar Sains tingkatan 5 bab 6. Tajuk bab 6 adalah teknologi dan pengeluaran makanan. Jadi pada 6.1 kita akan lihat menganalisis cara dan bahan yang digunakan dalam teknologi makanan. Makanan yang terproses ialah makanan yang telah diubah dari bentuk asalnya. Jadi apabila kita ubah bentuk makanan daripada bentuk yang asal, dia dikira sebagai makanan yang terproses. Ini ialah contoh-contoh makanan yang telah diproses, iaitu sup, yogurt, ini adalah ikan sardin. Tujuan memproses makanan, pertama, supaya bekalan makanan berterusan. Yang kedua, membunuh mikroorganisma. Yang ketiga, supaya tahan lama. Yang keempat, menambahkan rasa dan nutri makanan. Yang kelima, lebih mudah dicernahkan. Yang keenam, mudah dibungkus, dihantar dan juga digunakan. Jadi kalau kita lihat di sini, ada 6 tujuan memproses makanan. Saya ulang sekali lagi, iaitu supaya tahan lama. Yang kedua, bekalan makanan yang berterusan. Yang ketiga, membunuh mikroorganisma. Yang keempat, mudah dibungkus, dihantar dan digunakan. Yang kelima, mudah dicernahkan dan menambahkan rasa dan nutri makanan. Bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan, iaitu bahan penambah makanan, iaitu kita tengok bahan awet. Penggunaan bahan awet adalah supaya makanan tahan lama dan untuk membunuh mikroorganisma. Contoh bahan awet yang digunakan dalam contoh bahan kimia yang digunakan sebagai bahan awet ialah asid sorbik, asid benzoik. Contoh ialah dalam mi, sosis dan cili. Jadi dalam mi, sosis dan cili, asid sorbik dan asid benzoik digunakan sebagai bahan awet. Kegunaan bahan awet ialah untuk membunuh mikroorganisma dan supaya makanan tahan lama. Yang kedua ialah pewarna makanan. Penggunaan pewarna makanan supaya makanan kelihatan lebih menarik. Contoh bahan kimia ialah tetrazin, besi oksida. Contoh makanan yang menggunakan pewarna makanan ialah minuman berkarbonat, iaitu seperti Pepsi, Coke, Spritzer dan lain-lain lagi. Bahan penambah yang digunakan yang ketiga ialah peluntur. Kegunaan peluntur menjadikan makanan putih. Contohnya ialah benzoil peroksida. Contoh makanan yang menggunakan peluntur ialah gula dan juga tepung. Yang keempat ialah perisa. Penggunaan perisa menambahkan rasa makanan. Contoh bahan perisa yang digunakan dalam makanan ialah monosodium glutamate ataupun MSG. Yang kedua adalah vanila. Contoh makanan yang menggunakan perisa ialah mi segera. Bahan penambah yang digunakan seterusnya ialah penstabil. Penggunaan penstabil ialah mengekalkan tekstur makanan. Bahan kimia yang digunakan sebagai penstabil ialah agar-agar dan juga kanji. Contoh makanan yang menggunakan penstabil ialah jeli dan juga aiskrim. Seterusnya ialah pemanis. Penggunaan dia untuk memaniskan makanan. Contoh aspartam dan sakarin, iaitu bahan kimia digunakan sebagai pemanis ialah aspartam dan sakarin. Contoh makanan yang menggunakan pemanis ialah
air kordial ataupun air berperisa, pencuci mulut. Penemusi, penggunaan penemusi ialah mengelakkan lemak daripada terpisah. Contoh lecithin dan pektin. Contoh makanan yang menggunakan penemusi adalah kek, coklat dan aiskrim. Penantioksida, penggunaan dia mengelakkan makanan teroksida. Contoh bahan kimia yang digunakan sebagai penantioksida ialah asid ascorbic, tocopherol. Contoh makanan yang menggunakan penantioksida ialah minyak masak dan margarin. Jadi ini ialah contoh-contoh bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan, di mana bahan-bahan ini ditambah dalam makanan untuk tujuan tertentu. Jadi saya ulang sekali lagi, bahan awet digunakan supaya makanan tahan lama dan membunuh mikroorganisma. Pewarna makanan supaya makanan kelihatan lebih menarik. Peluntur menjadikan makanan putih. Perisa menambahkan rasa makanan. Penstabil mengekalkan tekstur makanan. Pemanis memaniskan makanan. Pengemusi mengelakkan lemak daripada terpisah. Penantioksida mengelakkan makanan daripada teroksida. Dalam memprosesan makanan, kita ada teknologi yang digunakan dalam pemprosesan makanan. Pertama ialah kaedah pempasturan. Yang kedua, rawatan UHT. Yang ketiga, pengetinan. Yang keempat, pembukusan vacuum. Yang kelima, penyejuk bekuan. Yang keenam, pendinginan. Yang ketujuh, pendehidratan. Yang ke-8, penyejuk bekuan, kering segera. Yang ke-9, penyiraman. Jadi dalam teknologi yang digunakan dalam pemprosesan makanan, saya ulang sekali lagi, tidak ada pempasturan, rawatan UHT, pengetinan, pembukusan vacuum, penyejuk bekuan, pendinginan, pendehidratan, penyejuk bekuan kering segera dan penyiraman. Kita tengok dulu dari segi pempasturan. Pempasturan biasanya digunakan untuk susu ataupun jus buah-buahan. Pertama, kaedah dia, susu dipanaskan sehingga 72 darjah Celsius selama 15 saat atau 63 darjah Celsius selama 30 minit dan disejukkan dengan segera serta dibungkus. Jadi, murid-murid kena perhatikan betul-betul. 72 darjah Celsius selama 15 saat, 63 darjah Celsius selama 30 minit. Dan selepas itu, ia disejukkan dengan kadar segera serta dibungkus. Tujuan pempasturan ialah membunuh bakteria tetapi tidak membunuh spora bakteria. Susu mesti disimpan dalam peti ais atau peti sejuk pada suhu 4 darjah Celsius. Kaedah pempasturan hanya tahan beberapa hari sahaja. Kelebihan pempasturan, rasa asli dan nilai nutrisi susu dikekalkan. Ini ialah teknologi pempasturan. Yang kedua adalah rawatan UHT. Biasanya kita guna untuk yogurt ataupun bahan-bahan keluaran daripada susu. Langkah dia, keluaran susu dipanaskan dalam aliran yang berterusan pada suhu 135 darjah Celsius untuk beberapa ketika. Selepas itu, paket bagi susu ini akan disterilkan. Tujuan rawatan UHT adalah untuk membunuh mikroorganisma dan sporanya
Kalau kita lihat dalam perpesturan tadi, spora tidak dapat dibunuh, tetapi dalam rawatan UHT, spora dan juga mycosma akan dibunuh. Kaedah rawatan UHT, ia tahan lebih daripada 6 bulan tanpa disimpan dalam peti sejuk. Kalau guna kaedah pempesturan, ia mesti disimpan dalam peti sejuk pada suhu 4 darjah Celsius. Kelemahan rawatan UHT ialah tidak mengekalkan rasa asli dan nutri makanan. Kaedah pemprosesan makanan yang ketiga ialah pengetinan. Ini adalah contoh makanan yang tim, iaitu tomato dalam sos. Makanan diletakkan di dalam tin, bahan penambah ditambah dan dipanaskan sehingga 120 darjah Celsius. Mula-mula makanan itu dimasukkan dalam tin, ditambahkan bahan penambah, perisa dan sebagainya, dan dipanaskan sehingga 120 darjah Celsius. Tujuan pengetingan ialah untuk membunuh mycosma dan sporanya. Udara disingkirkan dari tin dan tin ditutup dengan segera. Kaedah pengetinan ini ia bertahan sehingga 2 tahun. Jangka masanya lama, sehingga 2 tahun. Contohnya di rumah kita selalu guna sardin. Kelemahan pengetinan ialah tiada rasa asli dan tiada kandungan nutrien. Apabila kita panaskan pada suhu yang tinggi, nutrien yang berada dalam makanan ini akan musnah. Sebab itu dia tiada kandungan nutrien. Kaedah pemprosesan makanan yang seterusnya ialah pembungkusan vacuum. Ini ialah contoh pembungkusan vacuum, makanan yang dibungkus dengan pembungkusan vacuum, iaitu kacang. Ini ialah susu tepung. Semua udara daripada pembungkusan disingkirkan. Apabila makanan dimasukkan dalam bungkusan, udara dalam pembungkusan ini akan dikeluarkan. Tiada oksigen untuk pertumbuhan mycosma. Jadi apabila kita vacuumkan dia, maka oksigen yang berada di sini dikeluarkan, maka mycosma tidak akan hidup. Sebab mycosma hidup melalui dengan adanya oksigen. Jika tiada oksigen, maka mycosma tak boleh hidup. Kaedah pembungkusan vacuum menghalang pengoksidaan makanan. Jadi dengan tiada oksigen, maka makanan tidak akan dioksidakan. Ini adalah kaedah pembungkusan vacuum. Kaedah seterusnya ialah pendinginan. Makanan disimpan dalam peti sejuk pada suhu antara 0 darjah Celsius sehingga 5 darjah Celsius. Suhu yang rendah akan melambatkan pertumbuhan bakteria dan menjadikan bakteria tidak aktif. Jadi apabila kita letakkan makanan di dalam peti sejuk pada suhu antara 0 darjah Celsius hingga 5 darjah Celsius, dia akan melambatkan pertumbuhan bakteria dan menjadikan bakteria tidak aktif. Kelebihan pendinginan adalah rasa dan tekstur makanan dikekalkan. Kelemahan pendinginan adalah makanan kekal hanya dalam beberapa hari sahaja. Bagi teknologi makanan yang seterusnya ialah pendehidratan, menyingkirkan atau kelembapan daripada makanan. Kita akan membuang ataupun menyingkirkan kelembapan daripada makanan. Jadi makanan itu tiada air. Jadi kaedah dia ditambah gula atau garam, dikeringkan di bawah cahaya matahari, pengasapan atau pengeringan dalam ketuhar. Jadi makanan yang menggunakan kaedah pendehidratan, kita tambahkan gula atau garam, kita keringkan di bawah cahaya matahari, kita guna asap atau kita keringkan dalam ketuhar.
Kelemahan kaedah pendehydratan ialah setengah nutrien boleh rosak. Kelebihan pendehydratan, makanan tahan lama. Ini ialah contoh cendawan yang telah dikeringkan dengan kaedah pendehydratan. Seterusnya, kaedah penyinaran. Makanan didedahkan kepada sinaran X dan sinaran gamma untuk berapa saat. Biasanya kaedah ini tidak digunakan di Malaysia, hanya negara-negara luar menggunakan kaedah ini. Biasanya makanan yang menggunakan kaedah penyinaran ialah ubi kentan supaya dia tidak tumbuh dan tidak rosak, dan juga buah-buahan. Kaedah penyinaran akan membunuh mikroorganisma dan serangga. Kelemahan kaedah penyinaran ialah setengah vitamin akan dimusnahkan. Kelebihan penyinaran, kualiti makanan dapat dikekalkan pada masa yang lama. Ini ialah kaedah penyinaran. Seterusnya ialah penyejuk bekuan. Penyejuk bekuan segera di mana makanan dibekukan pada suhu negatif 18 darjah Celsius. Hanya ais kecil terbentuk. Ini pada suhu yang sangat rendah, iaitu negatif 18 darjah Celsius. Tidak memberi kesan pada rasa dan perisa makanan, iaitu makanan yang disejuk beku tidak akan berubah rasa dan rasa makanan. Penyejuk bekuan perlahan pada 0 darjah Celsius menyebabkan ais besar terbentuk. Ini menyebabkan makanan kehilangan rasa, perisa dan nutrien. Sebab itu kita sejukkan pada suhu negatif 18 darjah Celsius supaya ais yang terbentuk pada makanan itu ialah ais yang kecil. Kaedah ini tidak membunuh mikroorganisma tetapi menjadikan mikroorganisma tidak aktif. Kelebihan penyejuk bekuan, makanan tahan lama selagi disimpan dalam peti sejuk. Seterusnya, kita akan lihat menganalisis cara untuk meningkatkan pengeluaran makanan. Kaedah penyejuk bekuan kering. Suhu dikurangkan ke bawah negatif 18 darjah Celsius dan ais kecil terbentuk di vacuum keluar. Warna, rasa dan tekstur makanan dikekalkan. Biasanya penyejuk bekuan kering ini kita gunakan untuk daging dan juga ikan, di mana warna ikan, rasa dan tekstur ikan ini dan juga daging akan kekal. Kelebihan penyejuk bekuan kering boleh disimpan lebih lama kerana tiada mikroorganisma yang dapat hidup. Cara untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan. Pertama, penggunaan bakar berkualiti. Mengeluarkan hasil berkualiti tinggi dalam kuantiti yang banyak. Yang kedua, daya rintangan yang tinggi terhadap penyakit dan perosak. Sebab itu kita menggunakan bakar yang berkualiti. Yang kedua, penggunaan teknologi moden mempercepatkan penuaian dan pemprosesan makanan. Jadi di sini ialah mesin penuai padi, jadi dia akan mencepatkan penuaian dan pemprosesan makanan. Yang ketiga, penggunaan tanah yang cekap mengekalkan kesuburan tanah. Yang kedua, menghalang hakisan tanah. Yang keempat, penggunaan tanah secara optimum, menggunakan tanah terbiar untuk penanaman. Jadi kita tidak tinggalkan tanah yang terbiar di mana hanya tumbuh rumput-rumput dan juga hutan di tanah yang terbiar. Seterusnya, penyelidikan dan bimbingan untuk petani. Mengajar petani cara-cara meningkatkan hasil tanaman. Dan yang terakhir, penyelidikan dan pembangunan ataupun R&D menghasilkan kualiti makanan yang baik dalam kuantiti yang banyak. Jadi kita ada 6 kaedah untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan. Jadi saya ulang sekali lagi. Pertama, penggunaan bakar yang berkualiti.
Yang kedua, teknologi moden. Yang ketiga, penggunaan tanah yang cekap. Yang keempat, penggunaan tanah secara optimum. Yang kelima, penyelidikan dan bimbingan untuk petani. Yang keenam, penyelidikan dan pembangunan. 6.3 mengamalkan pemikiran yang kritikal dan analitikal dalam pemilihan makanan yang diproses. Macam mana kita nak memilih makanan yang terproses? Ini ialah satu contoh sos cili. Di sini kita tengok ada label cili, gambar cili, ada maklumat nutrisi, ada ramuan, syarikat yang mengeluarkannya, berat dia, tarikh expire ataupun tarikh luput, harga dan sebagainya. Mengikut Akta Makanan 1983, tujuan kita memilih makanan yang proses untuk melindungi hak dan kesihatan pengguna. Jadi Akta Makanan 1983 diwujudkan untuk melindungi hak dan kesihatan pengguna. Peraturan-peraturan makanan 1985, pengeluar dikendaki memberi maklumat yang mencukupi pada label makanan. Ini adalah satu contoh label makanan. Tidak membenarkan makanan yang telah dicemari oleh logam, mikroisma dan toksin, dadah dan racun perosak. Ini supaya pengguna yang menggunakan makanan tidak dicemari oleh logam-logam yang bahaya, mikroisma dan toksin atau racun, dadah dan racun perosak. Nama makanan. Sos cili ialah nama makanan. Ini ramuan dan bahan penambah yang digunakan. Ini ialah kuantiti makanan. Ini ialah tarikh luput. Ini ialah nama dan alamat panggilan. Jadi, sebelum kita memilih makanan, pastikan ada nama makanan, ramuan dan bahan penambah yang digunakan, nama dan alamat panggilan, kuantiti makanan dan tarikh luput. Jangan mengambil makanan di mana tarikh luputnya telah luput. Bagi tanda halal, ia tidak diwajibkan. Tetapi untuk orang Islam, dia mesti melihat tanda halal lah. Tapi tidak wajib dalam peraturan-peraturan makanan 1985. Jadi itu saja untuk hari ini. Jadi sehingga kita berjumpa lagi pada tajuk-tajuk yang lain, saya harap selepas ini murid-murid akan menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan pemprosesan makanan. Jika ada keraguan tentang tajuk ini ataupun mahukan penerangan lebih lanjut, murid-murid boleh berhubung dengan guru mata pelajaran sains kelas masing-masing. Jadi sekian, terima kasih.